Okey, hari ni kita nak sambung selepas kita dah belajar pasal photorespiration. So photorespiration kita kata ini adalah problem yang berlaku pada C3 plant, which is dia berlaku disebabkan plant tu nak prevent dehydration. Okay? So masalahnya adalah untuk photorespiration, rubisco which is enzim yang terlibat dalam Calvin cycle, dia ada higher affinity kepada oxygen instead of carbon dioxide. Jadi bila rubisco has higher affinity towards oxygen instead of carbon dioxide due to oxygen level or oxygen concentration is high, so tidak berlaku Calvin cycle. Okay, so dia berlaku photorespiration lah, which is dia guna oxygen, dia release carbon dioxide, photorespiration ni, tapi tidak ada ATP yang dihasilkan dan tidak ada produk ataupun glukos yang dihasilkan. So macam mana untuk plant yang hidup dekat keadaan yang kering dan panas sepanjang tahun, macam mana dia nak prevent photorespiration ni daripada berlaku? Okay, so itu yang kita nak belajar hari ni lah. So ada alternative pathway, macam mana kita nak fixkan carbon dioxide so that kita still boleh dapat glucose ataupun sugar. So kita ada dua pathway. Okay, so the first pathway kita panggil sebagai C4 pathway. Okay, kenapa nama dia C4? Sebab refer pada first product yang produce daripada pathway ni, which is oxaloacetate, which is ada 4 carbon. Sebab tu nama dia C4 pathway lah. Okay, and then another one adalah second pathway, CAM pathway ataupun crassulacean acid metabolism pathway. So nama dia ni diambil sempena nama family plants tu, Crassulaceae. Okay, so nanti kita akan tengok detail lah apa example of plant under CAM and C4 pathway. So kita punya aim untuk alternative pathway for carbon fixation ni adalah kita nak pastikan CO2 concentration sentiasa tinggi melebihi oxygen concentration. Sebab apa? Sebab kalau CO2 concentration sentiasa tinggi, rubisco akan sentiasa pilih CO2 untuk Calvin cycle. So produk daripada Calvin cycle kita tahu dapat sugar ataupun glucose lah. Okay, so itu kita punya aim. So macam mana sebenarnya kita nak pastikan CO2 sentiasa tinggi walaupun keadaan plant tu hidup panas dan kering? Sebab kita tahu bila panas dan kering, plant tend untuk close dia punya stomata. Okay, partially, not completely lah. So bila dah partially close tu, CO2 akan berkurang. So nanti rubisco tak nak pilih CO2. So untuk memastikan CO2 sentiasa tinggi and then rubisco sentiasa pilih CO2 untuk buat Calvin cycle so that kita dapat produk fotosintesis, kita pergi kepada the first pathway. Okay, so the first pathway kita panggil C4 pathway, which is refer, ini saya dah sebut tadi. So untuk C4 pathway, untuk pastikan kita dapat CO2 yang sentiasa tinggi dalam plant, so kita akan fix carbon dioxide twice. Okay, so untuk C4 pathway dia akan fix carbon dioxide during daytime. Maksudnya I would say photosynthesis tu berlaku waktu pagi lah, tidak melibatkan waktu malam. And then the first carbon dioxide fixation akan berlaku dekat mesophyll cell. The second carbon dioxide fixation akan berlaku dekat bundle sheath cell. Okay, so kamu boleh google actually gambar mesophyll and bundle sheath cell. Dia tidak duduk jauh sebenarnya, sebelah-sebelah je. Okay, cuma dia punya pattern dia duduk tu kamu kena tahulah. Nanti kita boleh tengok detail. Okay, so example of C4 plant adalah maize ataupun corn. Ni benda yang sama lah, cuma dekat US dipanggil lain, dekat UK itu panggil lain. And then sugar cane. So ingat salah satu pun cukup lah. So ini antara pokok yang menggunakan C4 pathway untuk prevent photorespiration and then untuk make sure that CO2 concentration sentiasa tinggi. Okay, so jom kita masuk pada carbon fixation yang pertama. Kita fixkan carbon tu dekat mesophyll cell dulu and then baru dekat bundle sheath cell. Okay, so ini adalah gambaran lukisan lah kalau siapa nak lukis sama-sama. So kita akan start untuk C4 pathway. Kita start dulu dekat mesophyll cell. The first carbon fixation in C4 pathway occur in mesophyll cell. So apa yang berlaku?
Kita ambil nunggu lah Okay, so the first thing adalah CO2 daripada atmosphere akan masuk ke dalam mesophyll cell. Okay, walaupun waktu tu pagi dan panas, stomata close partially, so CO2 boleh masuk walaupun sikit lah. So apa yang berlaku, CO2 from atmosphere will enter the mesophyll cell of C4 plant. And then, apa yang berlaku, CO2 will combine with phosphoenol pyruvate. Yang ni kamu dah pernah dengar masa glycolysis, okay? So, phosphoenol pyruvate kita tahu 3 karbon. So, bila phosphoenol pyruvate combine dengan CO2 yang 1 karbon, dia akan jadi 4 karbon. So, nama produknya atau substrate lepas tu, oxaloacetate. Okay, ataupun nama famous dia OAA lah. So actually kamu boleh guna OAA ni. Okay, so oxaloacetate ni PEP 3 karbon, carbon dioxide 1 karbon. So oxaloacetate adalah 4 karbon. Okay, so siapa yang catalyze the reaction ataupun apakah enzim yang fix carbon dioxide kepada phosphoenol pyruvate? Jawapannya ada satu enzim yang wajib kamu hafal. Dan memang selalu ditanya kalau soalan ni keluar, which is nama enzim tu adalah PEP carboxylase. Okay, disebabkan PEP attach pada carbon dioxide, so nama enzim tu PEP carboxylase. Carboxylase tu refer pada carbon dioxide lah. Okay, so dia nak fix carbon dioxide tersebut. So nama enzim ni lah PEP carboxylase. Okay, apa advantage PEP carboxylase ni compared kepada Rubisco? Kita tengok Rubisco. Rubisco nama lain dia RUBP carboxylase. Sebab apa? Sebab RUBP yang combine dengan CO2. Sebab tu nama dia Rubisco ataupun RUBP carboxylase. Tapi PEP carboxylase, PEP yang combine dengan CO2. That's why nama dia PEP carboxylase. Okay, untuk Rubisco ataupun RUBP carboxylase, kita tahu dia ni two-phase enzyme. Okay, maksudnya dia talam dua muka lah. Kita tak nak guna perkataan curang yang saya guna dalam video sebelum ni. Tak best pula. Kita guna talam dua muka. Okay, so masa CO2 tinggi, Rubisco ni pilih CO2. Tapi masa oksigen tinggi, Rubisco ada higher affinity towards oxygen. Okay, itu Rubisco. Dia two-phase enzyme, talam dua muka lah. Tapi PEP carboxylase ni, CO2 rendah ke, CO2 tinggi ke concentration, dia tetap akan pilih CO2. Okay, so dengan kata lain, higher affinity ni likeliness atau kecenderungan. Okay, higher affinity towards CO2 even at lower CO2 concentration. Okay, walaupun sangat rendah. Kita tahu kan bila waktu panas tadi stomata close partially, so CO2 sangat rendah dalam plant, tapi still PEP carboxylase ni pilih CO2. Itu yang bagus PEP carboxylase ni lah. So perkataan dia pilih tu higher affinity towards CO2 even at lower concentration of CO2. Okay, and then no affinity at all, maksudnya dia tidak ada kesukaan ataupun tidak ada kecenderungan langsung terhadap oksigen. So dia ni setia lah kita boleh cakap. Okay, so no affinity towards oxygen. Tak kisahlah oksigen tu tengah tinggi ke dia punya concentration atau tengah kurang, dia takkan pilih. Okay, so dia akan still pilih CO2. Okay, so kita move on lagi. Selepas kita dapat oxaloacetate 4 karbon, apa yang berlaku adalah oxaloacetate will be reduced to malate. Dengar perkataan saya, reduce. Jadi malate. TL. Okay, dah malate lah. Okay, malate. So reduce perkataan dia, malate still 4 karbon. So kalau ada benda yang kena reduce dekat sini, mesti ada yang akan oxidize, lose electron lah. So saya tulis dulu, malate is malate is reduced
Oxaloacetate is reduced to malate, while dekat sini NADPH will oxidize to NADP plus. Okay. So NADPH is oxidized to NADP plus. Actually NADPH ni reducing agent lah. Sebab apa? Sebab dia reduce oxaloacetate kepada malate. Okay. So kalau soalan tanya apa function NADPH, reducing agent. Tapi apa function NADP plus, oxidizing agent. Dia terbalik lah. Okay. Tengok reaction. Okay, selepas tu apa yang berlaku adalah malate ni dia akan dah settle dekat mesophyll cell ni. Malate ni dia akan teruskan perjalanan dia pergi masuk bundle sheath cell. Okay, so malate masuk dalam bundle sheath cell. So apa yang berlaku dekat sini, berlaku decarboxylation. Okay, malate dia akan remove satu carbon as a carbon dioxide. Okay, so malate akan undergo oxidative decarboxylation. So kita tulis lah oxidative decarboxylation. So maksudnya malate dia akan buang satu CO2. So CO2 tu akan masuk Calvin cycle lah. Okay. And then lagi satu dia akan jadi 3 carbon molecule, which is pyruvate, 3 carbon. So kita settlekan CO2 ni. So maksudnya dengan kata lain dia akan pastikan CO2 concentration sentiasa tinggi dekat bundle sheath cell. Okay. So bila CO2 masuk dekat Calvin cycle, dia akan combine dengan RUBP yang kita dah belajar sebelum ni. And then ingat lagi tak enzim apa? Enzim Rubisco. So enzim Rubisco akan pilih CO2 lah sebab CO2 sentiasa tinggi. Okay. So ada bantuan Rubisco lah dekat sini. So last kali apa yang kita akan dapat at the end of Calvin cycle, so kita akan dapat sugar. Okay, ataupun glucose. Actually bukan sugar lah. Actually G3P dulu and then baru sugar. Okay. So sugar ni akan masuk lah dekat mana-mana bahagian yang diperlukan. Contohnya vascular tissue. Okay, macam mana dengan pyruvate tadi? Pyruvate yang 3 carbon ni dia akan masuk balik dalam mesophyll cell. Dan dia akan ditukar menjadi PEP. Dekat sini kita akan guna energy lah. So ATP menjadi ADP. Okay. So harapnya boleh terimalah. Okay. So pyruvate menjadi phosphoinopyruvate tu dengan bantuan attachment of phosphate group lah. Tapi saya rasa saya tak perlu nak lukis molekul bulat-bulat to refer as a carbon. Okay, cukuplah setakat ni untuk tunjuk proses. Okay, kalau kamu nak lukis bulat-bulat yang saya selalu lukis untuk glycolysis and so on tu, yes you may. Tapi ni untuk kemudahan. Okay, ada satu benda yang saya lupa nak cakap. Mungkin banyak tapi yang saya ingat sekarang ni adalah malate dia masuk dalam bundle sheath cell melalui satu laluan ni. Actually ada banyak laluan lah dekat plant cell tu, tapi ni satu laluan yang connect antara satu sel dengan satu sel. Kita dah belajar semester lepas. Nama laluan tu, passage tu adalah plasmodesmata. Okay, plasmodesmata. Okay. So itulah kalau soalan tanyalah dia keluar pergi sel lain melalui apa. Okay. So melalui plasmodesmata. Okay. So dengan kata lain, bila kita tengok C4 pathway ni, kita boleh cakap yang C4 dia berlaku pada dua tempat, which is mesophyll cell dengan bundle sheath cell. Dengan kata lain, mesophyll dan bundle sheath cell untuk C4 plant ada chloroplast. Okay. So kalau tidak ada chloroplast, memang tak boleh buat lah proses ni. Okay. Sebab untuk C3 plant ataupun CAM plant, dia berlaku pada mesophyll cell sahaja. So bundle sheath cell dia tidak ada chloroplast. Okay. So tolong ingatlah. Nanti refer balik nota, ada saya buat perbandingan antara C3 pathway, C4 pathway dengan CAM pathway. Okay.
Okay, itu settle untuk C4 pathway. Kita pergi pathway yang kedua, which is CAM pathway. So nama panjang dia itulah crassulacean acid metabolism. But please do not write the full name in exam. Okay, just tulis CAM. Sangatlah tidak praktikal untuk tulis nama panjang. Okay, kalau salah spelling kita akan tolak markah lah. Okay, so CAM pathway sama juga macam C4 pathway, cuma CAM pathway dia berlaku satu tempat saja, which is dekat mesophyll cell, which is sama dengan C3 pathway. Tapi dia still fix carbon dioxide twice, which is satu waktu pagi, satu lagi waktu malam. Tapi kalau C4 tadi dia fix waktu pagi saja. Okay, so tidak samalah. Nanti tengok balik jadual comparison antara these three pathway. Okay, so example of CAM plant adalah cactus dengan pineapple. Let's say kita ambil cactus lah. Kita tahu cactus ni dia duduk dekat kawasan yang sangat panas. Okay, contohnya desert. Okay, padang pasir. So bila duduk kat kawasan yang sangat panas, confirm lah cactus ni akan ada pathway yang akan bantu dia untuk prevent dehydration. Okay, selain daripada akar dia yang boleh memanjang, selain daripada itu, untuk pastikan sentiasa boleh buat glukos, dia akan guna CAM pathway. Okay, so ini lagi panas lah dia punya condition compared to C4 pathway tadi. So untuk that's why untuk CAM plant waktu pagi dia akan tutup dia punya stomata, dia buka waktu malam. Kalau kita belajar yang biasa normal plant, C3 plant, kita buka stomata pagi, kita tutup malam. Tapi kalau CAM dia buka stomata dia waktu pagi, dia tutup stomata dia waktu pagi, dia buka waktu malam. Okay, so kita mula dulu dengan waktu malam lah. Okay, untuk refer waktu daytime dengan night time, saya akan guna different colour untuk arrow. Okay, so kita mula dengan waktu malam dulu. So waktu malam apa yang berlaku? Macam biasa, CO2 from atmosphere dia akan masuk dalam mesophyll cell. Okay, so bila CO2 masuk dalam mesophyll cell, apa yang berlaku adalah CO2 akan bind ataupun attach dengan phosphoenol pyruvate, 3 karbon lah, sama macam kat atas. Actually pathway dia sebiji macam C4 pathway, cuma dia berlaku pada tempat yang berbeza dan pada waktu yang berbeza lah. And then PEP dia combine dengan CO2 satu karbon, dia akan menjadi oxaloacetate. Okay, so oxaloacetate 4 karbon. Okay, seterusnya oxaloacetate akan reduce menjadi malate, 4 karbon juga. So dekat sini ada someone yang kena oxidize, which is NADPH will be oxidized to NADP+. Once again, NADPH act as a reducing agent lah. Reduce apa? Dia reduce oxaloacetate kepada malate. So saya tulis kat sini lah, oxaloacetate is reduced to malate. NADPH is oxidized, the loose electron dengan hydrogen ion dia kepada NADP+, dia menjadi NADP+. Okey, seterusnya apa yang berlaku adalah malate ni dia akan bergerak masuk ke dalam plant vacuole. Okey, kejap. Okey, abaikan gambar bawah tu. So katakanlah ni adalah plant vacuole. Okey, vacuole dalam plant cell kan. So ni plant vacuole. So ni waktu malam kita masih bercakap carbon fixation yang berlaku pada waktu malam. So apa yang berlaku, malate dia akan masuk dalam plant vacuole. So dia duduk dekat sini lah. So kalau soalan tanya kenapa malate kena stay dalam plant vacuole waktu malam, sebab dia kena disimpan di sini untuk prevent daripada mesophyll cell ni become acidic. So saya tolong tulis lah so apa yang berlaku, malate is stored inside vacuole
to prevent mesophyll cell become acidic. Sebab bila sesuatu keadaan tu become acidic, dia bertukar, mungkin ada proses yang akan affected lah. So kita tak belajar yang tu, okay? Okay, so bawah ni boleh abaikan lah. So malit is stored inside vacuole to prevent mesophyll cell become acidic. Okay, so settle untuk carbon fixation yang pertama yang berlaku pada waktu malam. Okey, bila waktu pagi je, masa stomata tengah tutup untuk CAM plant, malit ni dia akan keluar balik daripada vacuole pergi kepada mesophyll cell yang ada chloroplast tadi. So dia akan decarboxylated. So dia akan buang satu carbon dioxide dia lah. So satu akan menjadi So dia akan menjadi pyruvate 3 carbon. Satu lagi yang dia buang carbon tu sebagai carbon dioxide. Okay, boleh? So pyruvate ni dia akan phosphorylated untuk menjadi phosphoenol pyruvate. So dekat sini adalah ATP yang kita gunakan untuk menjadi ADP. Okay, so kita attach phosphate dekat pyruvate untuk menjadi phosphoenol pyruvate. Okey, macam mana dengan CO2 waktu pagi? So CO2 ni disebabkan dah banyak kita kumpul pada waktu malam tadi. So CO2 concentration tinggi. Okay, so CO2 concentration tinggi. So CO2 ni akan masuk dalam Kelvin cycle. Okay, so ni Kelvin cycle. So at the end apa yang berlaku, kita akan dapat sugar. Okay, produk. So still kita boleh dapat glucose ataupun sugar lah. Disebabkan kita dah kumpul CO2 banyak-banyak pada waktu malam tadi lah. Okay, boleh? Saya terlupa salah satu enzim dekat sini macam biasa, PEP carboxylase. Okay, yang dekat Kelvin cycle macam biasalah Rubisco. So Rubisco sentiasa akan pilih CO2 bila CO2 tinggi lah. Kita dah pastikan CO2 tu sentiasa tinggi untuk CAM pathway dan C4 pathway. Okay. So untuk berlaku pada waktu siang, saya akan guna warna hijau ni lah sebagai indikator. So ni berlaku during daytime. Okay, so yang malam tadi saya guna warna biru lah. So yang ni berlaku waktu night time. So itulah cara antara pokok yang hidup dekat padang pasir. Dia nak pastikan dia not dehydrated. Sebab kalau dia open dia punya stomata semua completely, dia akan dehydrated. Okay? Sebab transpiration akan berlaku sangat tinggi lah bila temperature tinggi. Okay, I think that's all for alternative pathway of carbon fixation. Once again, for the comparison between C3, C4 and CAM pathway, you may read it on your notes. Okay, thank you.